Amli punya okey? Okay. Scratch lagi tak? Okay, very clear. Ada? Okay, so sekarang ni kita ada Puan Hafizah, Puan Amalina, Puan Haida, Puan Jamila, Cik Siraj dan Puan Wahida. Alhamdulillah. Saya harap semua sihat. Okay, Puan Hafizah, boleh minta tolong mute tak? Dia tak perasan. Alah, tu ada bacaan tu kan. Surah online takkan tak tahu. Kot. Okay, kita boleh mula dah. Okay, kita mula dululah ya. Yang mana ada hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita ini sesi pertama kita untuk bicara santai petang pagi ni lah untuk semua. Jadi untuk bicara santai ni sekiranya ada apa-apa persoalan ke apa ke, tanya je. Kita buat secara santai saja hari ni. Lebih kepada untuk soal jawab berkenaan dengan pentadbiran air legasi, pentadbiran pusaka, pentadbiran urus takbir, harta pusaka yang ada pada hari ni lah untuk senario hari ni. Okey, kejap untuk slide sekejap saya tengah. Okay. Okey, jadi untuk hari ni sempena dengan PKP 2.0 ni, kita di Air Legacy macam mana pun akan pentadbiran seperti biasa. Cuma hal-hal yang berkaitan pentadbiran pusaka yang mana yang melibatkan jabatan pertama sekali pejabat pusaka kecil, pentadbiran amanah raya, yang itu akan ada delay di sana untuk buat masa seketika ini. Dan pengalaman kita sekarang ini untuk amanah raya, panggilan bicara adalah yang latest yang kita dapat input adalah 14 bulan tempoh dia untuk amanah raya. Sekiranya masuk file hari ni, maksudnya tahun depan lah baru dia bicara. Yang tu untuk amanah raya lah, dia punya delay dia. Untuk pusaka kecil dia agak cepat, tapi bergantung kepada negeri. Untuk Pulau Pinang, wilayah Persekutuan, Johor, Melaka, dia maintain dia punya SOP dia masih 4 bulan. Untuk Kedah 6 ke 8 bulan boleh. Perak 5 ke 6 bulan untuk panggilan bicara hari ini. Sebab untuk bicara pusaka kecil dia mengambil masa, dia mengikut negeri masing-masing. Sebab masa ni negeri-negeri yang saya sebut tadi itulah yang terlibat, yang kita ada kes yang kita tengah uruskan. Yang antara yang cepat buat masa ni adalah Pulau Pinang, wilayah Persekutuan. Dalam masa 3 bulan insya-Allah panggilan bicara yang pertama. Okey. Jadi untuk hari ini sebenarnya kalau ikut saya hari ini kita nak revision tentang beberapa isu berkenaan dengan perancangan harta, dan juga macam mana Air Legacy bertindak. Air Legacy kita merancang pentadbiran harta. Jadi untuk Air Legacy kita di sini kita merancang pentadbiran harta adalah berdasarkan kaedah yang pertama, teras dia pewarisan itu mesti merujuk kepada struktur faraid. Struktur waris faraid. Jadi apabila kita buat struktur waris faraid ini, yang itu kita akan buat secara dengan lebih jelas dan detail pada sesi yang akan datang. Yang mana struktur faraid ini adalah sangat penting. Kalau kata kita tengok balik, kalau kata 2-3 hari lepas pun Ustaz Cairi, Ustaz Elmi yang mana kita ada buat revision semalam pun saya bersama dengan Dr. Syarul, banyak penekanan berkenaan dengan faraid ini bukan punca masalah, faraid ini adalah penyelesaian masalah. Yang itu yang dia minta tekankan semalam dalam sesi hari ini. Sebab apa?
faraid tidak pernah susah, yang susahkan itu adalah kita. Jadi sebab kita tak faham struktur faraid, struktur waris menyebabkan kesukaran berlakunya pewarisan dan juga perancangan harta. Sebagai contoh kes yang berlaku yang saya uruskan bersama dengan Ustaz Asnor, pemberian kepada isteri yang secara berlebihan. Semua bagi kat isteri, semua isteri menyebabkan ibu rasa kecil hati dan tak anaya. Jadi apabila kita merancang pentadbiran, merancang pembahagian ataupun pemberian harta ini, benda pertama sekali kita kena rujuk struktur asas faraid. Struktur asas faraid ni ada yang pertama sekali kena tengok siapa ibu. Ibu masih ada lagi ke atau tidak. Yang kedua kita kembali kepada ayah dia. Yang itu yang pertama. Kemudian yang kita tengok pasangan dia. Dan yang berikutnya baru kita tengok berapa waris anak lelaki dan anak perempuan. Jika cukup kesemua ni ada dalam struktur yang pertama, maka apabila kita merancang pemberian harta, maka setiap yang lima perkara yang saya sebut tadi mesti ada dalam pewarisan, dalam dokumen pewarisan. Ya, berapa nak bagi kat ibu, banyak ataupun sikit, dia mesti disebut dalam dokumen pewarisan. Sebab dokumen pewarisan tu kita akan baca apabila penulis meninggal dunia. Jelas kat situ yang pertama ya. Jadi apabila yang pertama sekali kita tengok mak dah tak ada, dan barulah kita pergi yang berikutnya. Sebab dalam pentadbiran apabila kita hanya yang ini setelah kita nilai dan sebagainya, kita hanya fokus kepada harta dunia. Harta dunia ni dalam bentuk kebendaan lah, materialistik, tapi tidak fokus kepada amanah-amanah yang tidak diberikan kepada waris-waris berikutnya. Sebagai contoh, hak jagaan amanah. Hak jagaan anak bawah umur. Ya, hak jagaan anak bawah umur. Kemudian kita akan ada lagi hak jagaan harta anak bawah umur. Yang ini mesti disebut dalam dokumen pewarisan. Yang itu yang saya highlight hari inilah secara santai dia. Ya, sebabnya dalam mana-mana dokumen pewarisan yang kita jumpa, yang mana ada perunding bawa, baru ni pun saya dapat daripada satu pun, dia tidak menjelaskan dengan secara jelas tentang siapa penjaga harta anak dia, tak ada kat situ. Kebanyakan yang berlaku sini dia banyak buat penulisan wasiat tu sendirilah. Jadi ada kertas keping, 2 keping dengan ini saya mewasiatkan harta saya kepada anak saya dan sebagainya, tapi tidak dia punya, orang kata, arahan tu tidak jelas. Bila arahan tak jelas, dia memberi kesanlah kepada bagaimana dokumen itu tidak ditadbir. Itu isu yang pertama. Teras tentang pentadbiran faraid. Kemudian apabila kita merujuk kepada arahan-arahan yang lain, sebagai contoh kita ambil arahan hibah, deklarasi amanah, deklarasi harta pencarian dan sebagainya. Yang ini antara dua atau tiga perkara yang kita kita tidak merujuk kembali kepada nisbah faraid dan asal. Okay. Pertama, berkenaan dengan harta pencarian. Dan baru ni pun saya terima ada satu permintaan tuntutan harta pencarian. Baru ni untuk wilayah persekutuan lah. Jadi apabila tuntutan harta pencarian ini kebanyakannya menyangkakan bahawa dia akan dapat 50% secara terus, especially kaum ibu. Kaum balu dia rasa harta pencarian akan dapat 50% maksimum. Dan untuk kita di sini bila kita berhadapan dengan klien ataupun penulis wasiat dan sebagainya, customer, kita tidak boleh memberikan amount berapa yang mungkin boleh dapat. Selama amount tu adalah kata putus daripada hakim sendiri. Cuma kita boleh kata sehingga maksimum. Dua berbeza lah kat situ. Dua yang berbeza, sehingga maksimum 50% untuk isteri, sehingga maksimum 30%. Jadi hakim yang akan putuskan berapa dah dapat. Okay, pengalaman kita tak pernah lagi lah harta pencarian ni isteri akan dapat semua satu rumah, tak akan dapat. So yang itu untuk harta pencarian. Okey,
Jadi untuk sesi hari ni, saya rasa kita boleh buat sesi soal jawab lah, rasanya lebih sesuai hari ni. Okey. Ada soalan apa-apa nak tanya tak sebelum saya teruskan kepada seterusnya? Kita buat dalam 5-10 minit saya cakap, lepas tu kita buat sesi soal jawab dan sebagainya. Boleh unmute lah siapa yang untuk ni nak bertanya dan Cik sebagainya. Cik Ya. Amli, sesi hari ni santai-santai je Cik Amli, jangan straight sangat. Itulah. Ah, Two way communication sikit sebab kita tak tahu, dah lama kita tak buat online. Kita tak tanya dia apa isu dan kita akan cuba take note lah untuk kita susun balik. Okay. So ada soalan, silakan boleh unmute and then ajukan soalan. Puan Haida ada ke? Nampak macam nak tanya tu? Ada soalan. Saya macam ni nak tanya pasal yang waris bincang tu. Ada juga yang kita jumpa klien tanya waris bincang, kalau dia punya waris faraid tu tak dijumpai, maknanya diorang punya keluarga tu dah terpisah, maknanya tak tahu alamat, tak tahu kat mana tinggal dan sebagainya. Untuk panggilan untuk datang ke waris bincang tu, apa tindakan baik pada kita, apa yang kita buat selain pada bagi surat dah tak ada alamat semua tu, macam mana tu? Okey, untuk waris bincang, alhamdulillah kita ada Dr. Syarul. Selamat datang Dr. Syarul ke sesi kita hari ni. Okey, untuk waris bincang ni pertama sekali kita akan buat tracing dululah sebenarnya. Kita trace dulu dia punya circle di mana last dia berada. Sebab saya ada satu kes di belah Kulim ni, memang waris tu tak jumpa. Salah dia ada 3 adik-beradik lelaki, satu ni dia susah nak dihubungi dan sebagainya. Dan akhirnya terus pertanyaan bersama dalam mesyuarat siapa, akhirnya dapat jumpa juga dia di mana. Dia pun tak jauh mana pun, dia ada dekat belah baling je masa tu. Jadi apabila waris tak dapat dihubungi, waris yang hilang ni tak dapat dihubungi ni, benda pertama kita kena initiate pencarian kepada dia dulu. Sehinggalah tiada cara untuk mencari, maka baru kita buat deklarasi bahawa waris sekian tiada. Ya. Jadi baru kita boleh, supaya kes tu tak tertangguh lah. Dan kita mungkin akan ada beberapa elemen yang lain ataupun kaedah carian yang lain yang bagi memudahkan waris yang ke depan. Sebab untuk saya buat macam ni, kita tak ada PI lagi. Kita tak ada PI ke private investigator ke apa ke yang mana yang boleh membantu untuk buat carian. Okey. Jawab soalan Haida kat situ ya. Okey. Jadi ada apa soalan lagi? Puan Amalina? Diraj ke? Ada? Ada. Okey. Thank you, Diraj. Right. Saya tengah rakam. Kita ada okey, sila. So saya tak boleh nak buat video ni. Saya tengah rakam, so tak boleh nak. Okey. Alright. Diraj. Okey, kita ada Puan Nasrina, kita ada Kak Has. Mau masuk kat sini. Okey. Jadi DI Legacy ni saja saya nak reconsult balik dengan semua bahawa pertama saya sebut tadilah, kita pewarisan itu berteraskan faraid yang pertama. Yang kedua, dokumen pentadbiran harta kita ni kita custom. Maksudnya kita boleh tailor dia punya clause bergantung kepada keperluan customer. Dan juga kita boleh jangan ada rasa kesusaran boleh buat dokumen kalau berhadapan dengan pelanggan kita tu, dia tu warga asing. Dan kita masih mampu buat kat situ. Macam semalam pun kita ada satu bacaan hibah di pejabat Legacy. Isteri warga asing. Isteri dia warga asing. Jadi pemilik rumah di sebuah apartmen di Pulau Pinang kepada isteri dia. Jadi kita boleh buat janji harta tu di Malaysia. Ya? Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya tak? Boleh kata ya? Ustaz Man, ada apa-apa nak sambung ke? Buat dulu. Ustaz sihat, Ustaz? Ya, ni orang tak sihat dengar ni.
Alhamdulillah. Itulah semalam jumpa Ustaz untuk sihat. Okey. Jadi untuk perjalanan 2021 untuk iLegacy, kita sekarang ni tengah memperkasakan pentadbiran. Sekadar untuk pengetahuan semua, kita memperkasakan pentadbiran, penambahan kegiatan dan juga apa-apa yang tertangguh daripada tahun 2020 yang kelemahan kita dah tambah baiki buat masa ni lah. Jadi dengan ada Puan Lily sekarang ni, saya rasa ramai yang tak jumpa lagi Puan Lily. Hari ni boleh tengoklah muka dia kan. Puan Lily dia akan membantu dari sudut pemasaran, agensi development dan juga hal-hal berkaitan pembangunan agensi. Ya. Jadi dekat situ kita boleh bekerjasama dekat sini lah. Semua boleh berhubung dengan Puan Lily berkenaan dengan apa-apa yang hal-hal berkaitan dengan pemasaran, keperluan, tools, marketing dan sebagainya, boleh berhubung dengan Puan Lily insyaAllah. Saya nak wawarkan di sini juga, insyaAllah iLegacy telah mendapat satu kerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri Kedah berhubung dengan dokumentasi pentadbiran wakaf. Ya, apa-apa pelanggan yang mana yang dapat asal dari negeri Kedah yang ingin mewakafkan tu, kita dah dapat green light lah daripada Majlis Agama Islam Negeri Kedah. InsyaAllah negeri-negeri lain sedang diusahakan. Diusahakan untuk keperluan yang ni, sebab di sini dalam wasiat kita ada satu pemberian amal jariah, yang pemberian amal jariah tu kita boleh tag-inkan sebagai wasiat pemberian wakaf kepada Majlis Agama Islam. Jadi Majlis Agama Islam yang akan tentukan pembagian kepada tempat-tempat yang diperlukan, sebab Majlis Agama Islam kerajaan negeri masing-masing tahu di mana keperluan nak disalurkan bantuan. Kalau kata diserahkan kepada iLegacy, iLegacy dah kena mencari pula, dah kena buat siasatan dan sebagainya. Jadi ini memudahkan satu tugasan kita. Ya, okey. Itu update yang terkini lah. Kerjasama yang dengan Majlis Agama Islam. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya tak? Kak Ida nak tanya apa kan? Tak ada. Okey, Kak Ida. Kak Jamila, ada apa-apa nak tanya Kak Jamila? Baru nampak wajah handsome doktor. Tadi Sihat ya doktor? Sidung sakit tabir tadi. Tak berapa sihat tapi okey lah. Okey. Pergi hospital. Okey. Saya rasa doktor ada, mungkin doktor boleh bagi sepatah dua kata sebab semua tak pernah dengar lagi doktor cakap hari ni. Sekarang ni. Apa tak dengar? Betul. Perlu lah. Perlu. Ucap sama tahun 2021. Okey. Tengok muka tak shaving kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Legacy. Sebenarnya legacy ni kerana ikut umurnya dah tua remaja dah. Udah lebih daripada 20 tahun umur dah legacy ni. Dulunya kita bergerak bawah MSR, Synergy Resources. Kemudiannya kita jenamakan semula per tahun 2019. Jadi insyaAllah kita adalah sedikit pengalaman yang kita ada simpan. Pengalaman saya bertugas tu sebagai pentadbir pusaka ada sedikit. Jadi kita bolehlah untuk kongsi dengan masyarakat luar bagaimana untuk merancang pentadbiran harta. Jadi satu je saya minta bantuan pada sahabat-sahabat semua, keluarga iLegacy. Apabila kita keluar jumpa dengan prospek ataupun orang nak minta bantuan kita untuk buat dokumen, kita tak boleh lari daripada faraid. Kita tak lari daripada faraid. Satu lagi hibah tu pun, kalau ada unsur-unsur seseorang tu dia cuba nak lari pada faraid, kita kena tengok dululah keberangkalian dia tu. Sebab kita tak nak hari ni isu faraid ni macam hukum yang Tuhan bagi tu macam leceh sangat. Orang ramai kan beranggapan itu.
seperti apa yang Allah bagi itu leceh sangat. Faraid ni membebankan, menyusahkan. Wal faraid ni dianya mendamaikan. Dia punya undang-undang yang Allah bagi ni tak ada satu pun yang buruk. Dia ada, mesti ada kebaikan dan penuh dengan ihsan. Jadi kita bila kita ke hadapan, cubalah kita bagi tahu masyarakat, konsep masyarakat, kalau dia orang ada cuba-cuba hendak lari pada faraid, cuba-cuba kita betulkan persepsi mereka lah. Itu saya minta lah, itu pengalaman saya lah. Macam semalam pun ada orang call, dia nak buat dokumen sebab apa, dia tak mau bagi sikit pun harta dia pada ibu ayah dia, mana boleh macam tu kan. So di mana kedudukan mak ayah tadi, sebab mengajuk dengan mak ayah tak mau bagi langsung kalau dia mati. Jadi kita tak boleh macam itulah, kita tidak boleh bersama dengan orang yang cuba untuk menidakkan hukum Tuhan ni. Hari ni nampak sangat, hari ni kerana sesuatu perkara kita sanggup menidakkan apa yang Allah bagi tahu, apa yang Allah larang, apa yang Allah suruh. Yang tu kita cuba jagalah kan. Sebab tu Al-Ghazi kita amat berjaga-jagalah supaya tidak berlaku sesuatu yang kita nanti bila kita balik jumpa Allah Ta'ala nanti Allah akan tanya kita, tak boleh jawab. Sebab kita ni banyak, kita ni pendosa kan. So kita ni cuba untuk merebut satu kedudukan, satu tempat di syurga Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita buat hari ni asbab kebaikan untuk kita bersama dengan Rasulullah SAW. Sebab faraid ni hukum. Hukum. Jadi hukum ni kita kena betul-betul faham. So dokumen yang kita buat tu pun kita kena faham, sebab dokumen yang kita buat ni membantu, membimbing ahli waris yang tinggal untuk mentadbirkan harta pusaka si mati dengan mudah. Sebab saya masa saya bertugas dulu, saya suka sangat kalau ada si mati meninggalkan pesanan, iaitu pesanan bertulis, wasiat lah, dokumen wasiat. So dokumen wasiat itulah yang berbicara kepada orang hidup, apa kehendak si mati. Jadi mudah untuk kita mentadbirkan harta orang yang telah mati tadi. So hari ni masalah orang kita, dia tidak ada tinggalkan satu benda perkara yang bertulis. Yang tu jadi satu kepayahan. Yang ni kita punya kerja kita untuk memahamkan kepada masyarakat, insya-Allah, mudah-mudahan. So ada juga permintaan daripada kawan-kawan hari ni isu tentang hasil pencarian. So diorang kata tak boleh ke buat satu dokumen deklarasi hasil pencarian. InsyaAllah nanti saya akan designkan benda yang ada pada Saudara Amli pun dah okey dah, nanti kita akan baik lagi untuk diguna pakai. Sebab isu hasil pencarian ni memang kadang-kadang dah jadi perlu dah pada keadaan semasa hidup. Dia kalau berlaku perceraian masa hidup ke atau perceraian mati, deklarasi hasil pencarian tu memang kita amat berguna lah. Sebab kebanyakan kita tidak pandai untuk menggunakan peranan mahkamah syariah semasa hidup. Sebab kita sekarang ni, mahkamah syariah ni hanya boleh berinteraksi dengan orang hidup. Orang mati dah susah dah. So buat masa hidup. Kita gunakan peranan mahkamah syariah tu untuk hidup. Waktu rendah tu, tapi macam hotkey kita nak ambil tu, legasi, hot 350,000 pampasan tu legasi kan. Hot dia tu kita bagi, kalau tak boleh nak ambil legasi, kita bagi. Maaf doktor. Terlupa mute dia tu. Okay. Tak apa. Okey. Yang tu lah artinya untuk bercakap lama ni saya tak boleh dah. Kontur ni dia dah sebut kan. Okey, klien. Okey, terima kasih Dr. Syarul. Amli teruskan, semua teruskan. Saya akan dah pergi hospital semula untuk tunggu ambil result darah saya. Kan? So teruskan. InsyaAllah panjang umur jumpa lagi. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Syarul. Okay. Okey, tu sedikit ucapan daripada kita punya pengurusi CEO dan juga pelangkat CEO Dr. Syahrul Rahman. Okey, jadi apa yang disimpulkan di sini macam saya sebutkan tadi lah, kita berfokuskan beraksikan kepada faraid dahulu, kemudian baru berkenaan dengan hal-hal yang lain.
seperti yang disebutkan berkenaan dengan isu harta sepercarian, antara isu-isu harta sepercarian adalah apabila tiada deklarasi apa-apa, berlaku kematian, waris isteri ni tadi terpaksa berlawan dengan, saya sebut berlawan lah bahasa mudah berlawan dengan anak-anak dia sendiri, ibu mertua dia sendiri, bapa mertua dia sendiri, yang mana akhirnya waris-waris keluarga akan menganggap bahawa Balu itu kejam pun satu, ataupun kata masa mudah lah, kita guna masa mudah lah, tamak harta lah kita sebut. Menampakkan tamak harta, walaupun sebenarnya dianya hanya mendapatkan hak dia dan sebagainya. Jadi itulah antara isu yang berlaku pada hari ini. Yang mana bila deklarasi harta bersyarat ni sebenarnya sesuatu yang membantu untuk pasangan yang telah berkahwin dan memudahkan pentadbiran. Tetapi jika tidak dibuat ketika hidup, ketika bahagia lah, senang saya sebutlah, jika harta bersyarat ni kena buat ketika bahagia. Itu kena tahu. Dia tak boleh buat ketika dalam tempoh perbalahan ataupun mungkin ada hubungan tu ada bunga-bunga renggang-renggang sikit, tak boleh. Dia kena buat masa bahagia. Sebab nak memberi masing-masing nak memberi. Jadi bila tak buat, berlaku kematian, yang ni saya cerita isu kematian dulu, berlaku kematian, isteri ni tadi terpaksa bawa fail ni ke Mahkamah Syariah untuk satu perbicaraan yang memakan masa bukannya 3 bulan, 6 bulan, ia boleh makan antara 2 tahun ke 5 tahun. Dan benda ni akan drag lagi pentadbiran pusaka. Sebab pentadbiran pusaka tidak boleh dilaksanakan sekiranya ada fail perbicaraan harta sepercarian. Dia bagi kesan kat situ jadi kesan kepada waris-waris yang lain. Sebab tu kalau kata bila kita buat bicara perbincangan waris, macam Aida sebut tadi, waris bincang dan sebagainya tadi maksudnya kita buat mesyuarat. Dalam mesyuarat keluarga sebelum nak menguruskan harta tu, biasanya saya akan selitkan masuk haikan ni. Dan harus diingat, kita di Al-Legacy bila kita bermesyuarat bersama dengan waris-waris, kita tidak akan menyebelahi mana-mana pihak. Dan kita tidak boleh menyokong, walaupun yang datang kat kita tu customer kita dan sebagainya, kita tak akan menyokong customer kita. Perbincangan dalam itu kita hanyalah orang kata sebagai referee lah, senang sebut lah. Referee bola kan, siapa kita kerah, kita tutup whistle tak kuning. Tiup dia kerah lagi, kita tutup lagi, bagi kat merah, keluar, duduk luar je. Lepas 5 minit masuk balik. Dia macam tu. Itu kita peranan kita kat sini, sebab kita tidak boleh mempengaruhi apa-apa keputusan dalam mesyuarat keluarga. Walaupun betapa geramnya hati, saya boleh tengok buka perunding yang geram masa mesyuarat keluarga. Ada yang dah bermesyuarat keluarga tu, buka perunding tu memang geram. Saya nampak dah buka dia geram tu, tak berhati sangat tau. Perunding yang tak berhati tu, sebab apa tak lagi tapi kita tidak boleh bertindak macam tu. Kita mesti, orang kata apa, menilai bahawa keadaan apa-apa berlaku dalam mesyuarat itu, keputusan wajib diambil oleh ahli waris sahaja. Kalau kita memberi cadangan pun, cadangan itu mesti tidak melibatkan tentang pembahagian harta. Yang melibatkan kaedah pentadbiran harta. Okey, balik kepada harta sepercarian tadi. Jadi apabila ada deklarasi harta sepercarian, deklarasi harta sepercarian ni adalah mesti konsen antara suami dan isteri. Maksudnya kedua-dua tu serentak. Sebab tu antara deklarasi harta sepercarian dokumen dekat Al-Legacy ni kita buat mesti suami dan isteri serentak. Dia tak boleh suami je buat, isteri tak buat. Dia mesti serentak. Sebab tu saya kata tadi, bila buat dokumentasi harta sepercarian ni kena ketika saat-saat manis dan bahagia. Sebab ketika itu segala-galanya dipermudahkan. Apabila membuat benda ni ketika biawak langgar lori, itu masalah. Jadi ketika saat bahagia ni, berbincangan apa yang nak diberi, apa yang nak ditolak. Kalau lepas kematian tak buat, bila kita mesyuarat, kita akan tanya, boleh tak lepaskan sebahagian daripada harta lepaskan untuk dideklarkan sebagai harta sepercarian tanpa mahkamah. Itu kalau waris faraid boleh bersetuju dengan benda tu, menolak sebahagian daripada harta dia sebagai harta sepercarian, yang mana
Kalau buat dalam tempoh 45 hari selepas kematian, insya-Allah boleh dapat konsen daripada ahli waris. Tapi kalau lebih daripada itu, apabila mula ada perbincangan lain, yang itu akan sukar. Itu pengalaman yang di ahli legacy kita hadapilah bila kita uruskan kes-kes kematian yang sebelah, yang mana yang perlu dibawa, yang mana yang datang ke pejabat dan sebagainya. Ya, okey. Jadi harta sekalian ni satu benda yang hari ini macam Dr. Syara kata tadi menjadi satu keperluan selain daripada hibah. Kenapa harta sekalian? Kenapa tak hibah? Kan fungsi dia sama. Dia kata, ramai pula kata dia tu kan. Fungsi hibah sama, kita dah bagi hibah, kenapa nak declare harta sekalian? Okey, harus difaham pemberian hibah adalah pemberian semasa hidup tanpa apa-apa limit, ya, tanpa apa-apa limit, tanpa apa-apa syarat dan hanya berkuat kuasa selepas berkematian. Itu hibah. Tapi harta perceraian ia adalah pemberian menghargai jasa pasangan, dan bagi pasangan apabila berlaku kematian, apabila berlaku penceraian, apabila suami dia, pasangan dia tu mengamalkan poligami, dia jaminkan hak dia sebagai isteri. Dia ada 3 perkara dekat situ bila kata perceraian. Jadi dia bukan melibatkan kematian sahaja. Jadi sebab tu kalau kata pasangan suami isteri, memang saya syorkan buat harta perceraian. Dan harta perceraian dia tak boleh apa-apa harta yang akan muncul selepas ini. Maksudnya dalam perkahwinan, contoh berkahwin pada tahun 2020, apa-apa harta yang kami beli secara bersama itu adalah declare sebagai harta perceraian. Tak boleh macam tu. Dia mesti dari segi perundangan dia, dia mesti satu persatu disebut dengan jelas. Contoh harta yang dibeli pada tahun 2020 sebuah rumah. So dia declare tu ada. Bila dia beli kepada tahun 2021, dia mesti beli rumah lagi. Kena declare lain. Dia kena declare lain. Dan untuk air legacy, fee yang kita buat tu macam yang seperti yang saya pernah beritahu pada beberapa perunding, apa penambahan fee kita, penambahan aset yang macam tu, nilai yang kita tak tinggi mana, RM200 je. Deklarasi baru, deklarasi baru, dia perlukan stamping dan deklarasi baru, kita ambil kos yang itu sahaja semua. Okey. Yang itu berkenaan dengan harta perceraian. Antara isu yang agak menarik yang ini saya sentuh bersama semua hari ini adalah berkenaan dengan harta anak-anak selepas kematian bapa, yang mana yang pergi ke amanah raya. Jadi untuk pengurusan yang itu, kita di pihak Air Legacy merencana untuk akan mendapat, kalau kata ada kes kematian yang macam tu dan harta termasuk ke amanah raya, kita akan mendapatkan perintah mahkamah syariah berkenaan dengan hak jagaan harta anak kepada siapa. Kalau ikut undang-undang enactment syariah negeri, saya ada slide tu, saya tak ada nak check. Yang ada beberapa perunding yang macam Haidar ada dapat slide tu kan? Haidar ada dapat slide tu. Rasanya anak Syahina, Kak Fiza dah ada dapat slide tu. Yang mana yang ni, yang terlibat dengan taklimat, dia ada slide tu yang berkenaan bapa suami, wasi kepada bapa suami, wasi kepada wasi-wasi bapa suami adalah penjaga harta anak yang telah ditetapkan oleh undang-undang syariah. Jadi untuk kita kat sini, kita akan mendapatkan perintah untuk ibu dia secara undang-undang, yang mana ibu dia boleh mengeluarkan duit di amanah raya dan sebagainya, atau mana-mana badai yang berkaitan yang di mana boleh membantu meringankan beban. Kebanyakan isteri, yang ni saya sebut isteri semua yang ada yang isteri, ada yang suami. Kat sini Cik Lofty pun boleh sampai, selamat datang Cik Lofty. Apabila suami meninggal dunia, ada 3 perintah, tiga perintah yang kebanyakannya isteri tak ambil. Kalau tak ambil lah, kalau kata bercerai dia nak ambil, tapi bila meninggal dia tak ambil. Antara perintah dia adalah pertama sekali perintah penjagaan anak, perintah harta anak. Yang kedua, perintah penjagaan harta anak. Yang ketiga tu saya lupa apa dia. Nanti saya kalau tak ingat saya akan beritahu balik. Ada 3 perintah kena ambil.
Jadi kita fokus pada dua ni. Dua ni adalah amat-amat penting bagi memudahkan balu tadi mentadbir harta-harta anak dia. Especially kalau anak-anak yang di bawah umur. Jadi kalau kata tak ada perintah ni, yang itu yang sukar tu. Nak buat rujukan, dia tak ada kuasa dari segi peruntukan undang-undang. Ya. Okey. Di bawah itu saya akan masuk untuk ini. Jadi untuk berkenaan harta secara ni ada pertanyaan apa-apa tak? Ada. Cik Amli, harta sepencarian. Okey, tadi kata deklarasi harta sepencarian ni buat suami isteri kena buat serentak kan. Dan untuk lepaskan harta sepencarian tu berlaku bila kematian kan? Okay. Yang tadi bila kematian yang saya terlepas yang lepaskan harta sepencarian tu daripada waris, daripada mana nak dilepaskan? Maknanya anak-anak ke waris faraid? Okey, dia macam ni apabila deklarasi tu masih hidup Aida, deklarasi tu masih hidup bila antara suami dan isteri dia tak ada waris faraid. Okey, itu jelas, itu Aida jelas Tapi apabila berlaku kematian, isteri ni kata nak tuntut atas sepencarian. Kalau kata saya ada dua cara, ada dua kaedah yang kita guna pakai di ahli legacy. Pertama melalui mahkamah, yang kedua tanpa melalui mahkamah. Okey, yang melalui mahkamah yang seperti semua sedia maklum saya sebut tadi lah, tunggu hakim bagi keputusan berapa amount percentage dan ambil masa yang panjang. Cara yang kedua yang kami guna pakai di sini adalah kita akan adakan satu mesyuarat keluarga yang mana isteri meminta kepada waris-waris faraid lain melepaskan sedikit bahagian faraid dia kepada ibu dia sebagai harta sepencarian. Maka dokumen pelepasan tu pihak kita akan buat masa kita buat urus pusaka. Tapi sebab tu kena ada perbincangan tu. Yang ini yang biasa berpengalaman buat ni, berunding kalau kata nak rujuk apa semua boleh rujuk dengan Puan Wahidah. Dia berpengalaman buat ni. Itulah hari ni saya nak request juga. Saya nak request Puan Wahidah share macam mana dia, sebab kita tengok dalam WhatsApp kan banyak dia dah buat lah. Tapi nak tahu pengalaman dia mula-mula dia nak boleh. Kalau kita jumpa klien bukan kita nak tarbiyah dia pula kan benda tu. Jadi mesti kita nak dapatkan konten, jadi nak minta dia share lah pengalaman dia. Macam mana dia close, sebab kebanyakan yang saya alami di sini kebanyakan kita dengar dulu dia punya, orang panggil apa, ada klien call, prospek lah call, tapi dia tanya dulu. Then bila tanya tu kita terus bagi solution. Adakah cara tu takut tak betul kan? Jadi nak jugalah Puan Wahidah share dengan kami kat sini yang newbie ni kan. Boleh insyaAllah kejap lagi kita akan bagi sisi sikit kat Kak Wahidah untuk buat sharing. Sebab saya dengan Kak Wahidah ni antara kejap, kita dah dekat 1 jam. Daripada kes yang ringkas sampai 16 kes. 16 saya kami nak kena settle satu kes baru ni. Hari-hari dia jumlah dia 16. Aduh hai sakit kepala macam tu. Baru ni Lily apa? 6 kematian satu kan? 6. Jadi yang itu antara kes-kes yang kami Kejap Cik Amli. Cik Amli, kita dah dekat 1 jam. Takut nanti putus ni meeting ni. Kalau anda kata putus, klik balik link tu, kita masuk balik lah. Okey, nanti Lily pass host pada saya lah. Cuba break host pass host untuk sambung. Dah. Host memang Cik Amli lah. Host Cik Amli host saya. Tak lagi. Dah. Sekejap. Okey. Okey. Dia jadi menjadi okey. Jadi yang itu untuk kes-kes tadi kita akan ada beberapa kes tadi, tapi kita boleh pass pada Kak Ida dululah yang ni. Kak Ida boleh sharing sikit-sikit pengalaman Kak Ida. Okey. Dengar. Okey, soalan tadi macam mana? Sharing. Okey, Haida boleh bagi soalan Kak Ida. Assalamualaikum Kak Wahidah. Kak Wahidah boleh share tak macam mana Kak Wahidah menghadapi lah macam customer kan? Adakah terus dengar dia punya konten dan bagi solution, ataupun ada salah satu pada kes lah Kak Wahidah bagi share lah dia punya cara, teknik untuk orang panggil menghadapi lah klien tu. Okay. Clear?
Okey, faham. Okey, biasa saya kalau jumpa klien, saya tanya dulu apa masalah dia. Maksudnya saya dengar cerita dulu. Kalau yang berkaitan tentang hibah tu tak ada masalah. Biasanya yang berkaitan tentang urus pusaka lah. Saya akan tanya dulu cerita, tanya salah silah keluarga. Tanya dulu grant tu bila. Sebab kalau grant yang lama-lama saya mesti bawa kita punya bos kan. Sebab saya tak pandai nak atok yang grant lama tu. Okey, kalau salah silah keluarga tu yang agak panjang, yang memang ramai, 5 biji ke 6 biji bas ke, mesti saya akan bawa amli. Tapi kalau saya tak pergi dengan amli, saya akan mana dia orang masalah tu bermula di mana. Sebab kadang-kadang semua walaupun urus pusaka, ada juga kes dia yang tak sama. Ada kes yang senang, ada kes yang dia agak complicated. Maksudnya ada waris yang tak nak timbulkan diri, ada waris yang tak setuju, macam-macam lah kerana dia. Tapi solution tu kita terpaksa bincang dengan ni lah. Contoh macam yang terbaru tu, tapi kes ni itulah kes pertama saya bila saya join iLegacy. Kes Pakcik Rejak, urus pusaka. Dia ramai waris dia. Dia diamanahkan untuk menjual tanah tu. Kemudian bila tanah tu nak dijual, semua urusan dia buat. Dia ambil masa 6 tahun untuk kumpulkan waris. Dia berjalan seluruh Semenanjung Malaysia untuk kumpulkan waris, untuk cari waris. Sampai dia dapat semua dokumen. Kemudian tanah tu nak dijual. Ada juga waris yang tak setuju dengan nilai tanah. Lepas tu kononnya pakcik ni ambil komisen. Tapi bagi saya macam personally saya respect dia sebab dia bersungguh untuk mencari waris. Untuk selesaikan sebab dia adalah pemegang amanah. Jadi dekat situ pun macam kita sendiri sebagai pahlawan pun boleh hilang sabak jugalah. Kalau saya lah, sebab saya kadang-kadang macam kalau mesyuarat keluarga tu sebab kita ditugaskan mendengar saja. Tapi ada ketikanya, ada benda yang logik, ada benda tak logik, kita rasa macam nak bersuara tapi tak boleh. Di situlah peranannya orang lama lah macam ambi ke, kadang kita tanya dengan doktor sendiri. Pengalaman saya banyaklah macam tu. Kebanyakan kalau kes-kes pusaka yang lama ni, pemegang amanah dia berhadapan dengan kerenah waris-waris. Mereka nak usahakan untuk selesai tak? Tapi tunggu saja, ibarat tunggu durian kukur lah. Tunggu duit berim ke, maksudnya tunggu hasil jualan tanah tu. Maksudnya kalau tak memuaskan, so dia condemn lah dengan pemegang amanah ni, yang tu tak betul, ni tak betul. Tapi permulaan urusan tu, tak ada siapa yang ambil tahu. Itulah Ida, banyak kadang-kadang saya hilang sabak juga kadang dekat klien ni. Kak Ida banyak dia memang dia banyak hilang sabar bila klien yang dia rasa macam tuntutan klien tu tak boleh sabar. Tapi kalau kata kat saya memang tak boleh sabar pun, tapi dia tak boleh. Antara tuntutan tak boleh sabar, saya boleh share sikit Kak Ida yang tu kes tu. Tuntutan tak boleh sabar tu antaranya waris si isteri menuntut pembayaran hutang itu adalah bil-bil indah water. Yang mana anak-anak tiri dia tak duduk pun rumah tu. Ya, bil-bil tunggakan cukai pintu yang mana rumah tu anak dia pun tak duduk. Dia minta waris-waris faraid menanggung hutang-hutang tu. Jadi pihak macam tak logik kan, tapi itulah yang berlaku dalam masyarakat. Ya, dalam masyarakat. Okey. Lagi ada Kak Ida nak tambah lagi? Ida nak tanya apa lagi? Tak tanya. Tak apa. Puan Haida nak tanya lagi? Banyak soalan tu. Tak. Okey, clear. Oh macam tu cara dia. Mana kita jumpa klien tu bukan kita dengar dululah dia punya konten lah. Okey, clear. Melainkan kalau dia sendiri yang tanya pasal konsep yang dia nak tu lah kan. Kena explain sikit lah kan. Betul. Okay. Terima kasih banyak Kak Ida. Kita kena ada input lah dengan biasanya kalau nak buat appointment pun kita akan tanya dia apa dia punya isu dia. Kalau kata hibah ataupun yang lain tu kita prepare lah sebelum jumpa tu, prepare sikit. Biasanya sebelum jumpa tu kita akan tahu dia punya isu dan kes-kes dia. Kalau yang berkaitan ada juga kes-kes hibah, kes-kes urus pusaka, kemudian dia akan sambung dengan fail hibah sebab dia orang nampak bila nak uruskan pusaka ni complicated, nak kena itu, nak kena ini, tapi kita akan bagi tahulah kalau kata dah uruskan pusaka arwah, eloklah pasangan dia buat hibah siap-siap untuk waris anak-anak dia ataupun mak dia. Jadi sebelum
Ada juga yang kes saya pun tak bagi dokumen lagi dekat Amdi, saya cuma bagi form saja. Yang suami ni semua aset keluarga dia orang tu nama suami sebab isteri dia bankrupt. Isteri dia bankrupt, dia tak boleh ada akaun bank, tak boleh duit, tapi rumah akaun semua nama suami dan dia orang tak ada anak, dia orang cuma ada anak angkat saja. Suami ni memang agak sikit kedekut lah. Kalau kata nak buat hibah kan, kita punya fees tu 2,000 lebih tu, dia memang sangat kalkulatif. Jadi si isteri ni minta pandangan kita macam mana dia nak buat sekiranya berlaku kematian, sebab mertua dia apa yang family dia ada, rumah, kereta, akaun bank, tanah-tanah lain. So dia pernah lah tanya saya beberapa benda kan. Saya pun sebab sekarang ni untuk collectkan dokumen pun ambil masa sikit. Takut suami dia tu cerita dekat mertua. Tu yang antara hibah yang complicated lah bagi saya. Kita tak tahu lagi macam mana ke depan. Sebab dokumen tak cukup lengkap lagi. Dia tengah collect sikit-sikit lah, tengah pujuk suami dia. Sebab kalau berlaku kematian, itulah saya cakap dekat Amdi, sebab dia pun tak ada anak. Akaun bank semua nama suami, rumah nama suami, kereta nama suami. So dia tu tak ada apa-apa. Dia hanya mengajar tuition dekat rumah dengan dapat duit cash macam tu lah. Susah kan kalau klien kita macam tu. Okay, macam yang Kak Ida sebut tadi, untuk customer yang kita jumpa tu, penerima hibah tu orang yang bankrupt. Satu benda yang saya nak tekan kat sini, apabila seseorang itu bankrupt, dia tidak boleh menerima harta secara terus. Ini perundangan di bawah akta insolvensi, duit apa harta tu kena serah ke insolvensi dulu kalau kata ada harta pusaka yang dia nak terima ataupun harta hibah dia nak terima. Jadi ada kaedah tak kalau kata customer nak terima secara terus? Dia tidak ada kaedah menerima secara terus, tapi kita boleh meletakkan satu pemegang amanah untuk dia. Kita boleh laksanakan untuk orang yang bankrupt ni, satu orang pemegang amanah yang diyakini berintegriti dan boleh laksanalah. Selalunya orang yang bankrupt ni kebanyakannya saya jumpanya berpasangan. Jarang saya jumpa orang yang bankrupt ni dia individu solo lah. Itu pengalaman saya lah, tak tahu pengalaman pengundi yang lain, pengalaman yang lain. Kebanyakan yang bankrupt ni dia berpasangan. Jadi selalunya saya akan canangkan pasangan dia lah yang memegang harta. Macam Kak Ida tadi, pasangan dia yang beli dan sebagainya. Cuma isu dia apabila pasangan dia ni meninggal dunia, siapakah yang selalu berikutnya? Sebab tu kalau kata satu harta pusaka yang kita uruskan, bila kita buat semakan dan sebagainya, salah seorang waris ni bankrupt, macam mana? Adakah kita nak mengabaikan dia dan sebagainya? Tidak. Kita tetap akan masukkan dia dalam sebagai waris faraid, tapi apabila bahagian itu diterima, kita akan tolak kepada bahagian itu kepada pemegang amanah. Dan maksudnya dalam borang I nanti, borang ini borang arahan surat kuasa dan surat pembahagian dari pusaka kecil, bahagian itu tak terima secara terus. Kalau tak, kata pusaka tadi kena lelong. Subvensi akan lelong. Sebabkan dia. Tu antara kaedah teknikal yang saya boleh share lah. Sebab saya banyak teknikal dari segi pentadbiran harta lah, sebab saya banyak uruskan kat situ. Dan juga teknikal berkenaan dengan pentadbiran undang-undang syar'i negeri Kedah, Pinang, Selangor saya tengah masih lagi study. Selangor agak lengkap semua sekali. Jadi dia banyak hikap. Bahkan baru ni pun ketika kita bersama dengan satu meeting seminar bersama dengan pegawai-pegawai syar'i negeri Selangor, menjelaskan, yang ni saya nak bagi tahu semua bila kata hibah ni, suatu hibah tidak boleh ditarik balik untuk suami bahagi kepada isteri, isteri bagi suami. Hibah itu tidak boleh ditarik balik, itu enactment negeri Selangor. Akan tetapi sekiranya dia nak tarik balik, harus ada penyataan dan klausul-klausul yang jelas yang mana harus dipersembahkan ataupun dibicarakan di mahkamah syariah dan hakim menerima alasan dia. Baru hibah suami isteri tadi ni boleh tarik balik. Dan hibah yang boleh tarik balik hanyalah antara pasangan, antara ibu
ayah bagi kepada anak-anak atau anak-anak bagi kepada ibu dan ayah. Yang itu boleh tarik balik, tapi itu pun dengan beralasan. Beralasan sebagai contoh, berlaku satu kes di Selangor, apabila ayah ni dia memberi harta rumah dan sebagainya secara hibah. Hibah ni hibah mutlak, bukan hibah bercarat, hibah mutlak. Pindahan nama pada geran 14A, pindahan nama kira dia dah buat semua siap, akan tetapi anak tu mengabaikan ayah dia tadi. Jadi ayah dia bawa fail ke Mahkamah Syariah, dan anak itu, hibah itu ditarik balik dan mahkamah memutuskan anak itu kena memberi yang ni kita kata wang pembelanjaan bulanan kepada ayah dia. So kita kat allegation ni agak berbeza sikit dengan tempat lain sebab kita mengambil kes-kes syar'i juga dalam kes kita, dalam kita punya urusan pentadbiran. Jadi kalau ada kes-kes yang mana berkenaan dengan tuntutan nafkah dan sebagainya, boleh rujuk balik dengan kita, insyaAllah kalau mana tu kita boleh bantu. Sebab kalau ikut hari ni pun kita ada Ustaz Azizul daripada KL pun, jadi Ustaz Azizul tak ada dia sibuk hari ni. Ustaz Azizul pun baru request kat saya untuk pembicaraan tuntutan tersekalian. Macam mana kita nak bantu satu klien dia di Kuala Lumpur. Banyakkan kereta percayaan ni belah Kuala Lumpur. Yang kami punya, yang kami hadapi lah belah-belah sentral belah-belah sentral banyak isu harta sekalian. Belah Kedah kurang sikit isu harta sekalian, dia banyak isu tanah. Belah Pulau Pinang banyak isu, dia kurang isu tanah, dia isu rumah apartmen dan juga isu duit tunai. Sebab tu belah Kedah ni Mahkamah Syariah dia apabila bicara dan dapatkan pembahagian rakyat itu dia agak kritikal. Soalan hakim bagi pun kadang-kadang kita tak terjangkau pemikiran kita. Yang ditanya pada pelanggan, antara yang ditanya tu saya pernah share kat Facebook tu, Kuala Lumpur pernah share, hakim tanya secara berdepan, eye to eye dengan Balu, adakah anda yakin kamu saja isteri dia? Sebab suami kamu ni merupakan pemandu kereta api yang mana merantau seluruh Malaysia. Adakah kamu yakin kamu seorang saja isteri dia? Dia tanya depan-depan muka di kamar mahkamah. Dekat kandang bicara tu, kami kata kamu sehati tak dengan makcik ni? Kalau kata dia terkenal untuk jawab tu, mungkin boleh minta buat syariah semula. Pandai cerita kat kita. Jadi alhamdulillah makcik tu dia berjaya menjawab dengan tegas dengan hakim. Dia menjawab, sepanjang hidup saya saya tahu isteri dia. Kalau dia ada kahwin lain tempat lain, wallahualam, saya tak tahu. Jadi hakim terima jawapan tu. Itu antara soalan, sebab soalan hakim ni dia tak terjangkau dah. Kadang-kadang soalan tu boleh menjadi nakal. Ketika bicara yang sama juga, satu kes, hakim bertanya, kamu yakin anak kamu yang mati ni tidak berkahwin? Yang meninggal tu anak perempuan dia, kamu yakin anak kamu ni meninggal tidak berkahwin? Nasib baik bapak tu jawab, memang saya tak kahwin dengan dia. Kan? Tu antara bicara-bicara yang kita boleh fokus kat tengok. Jadi kita kat allegasi ni apabila pembicaraan melibatkan KK mahkamah, insyaAllah kita ada cukup pengalaman yang boleh membantu perunding-perunding dan juga macam mana kita nak assist customer. Yang itulah kita jadi sebab tu apabila nak bicara ni kadang-kadang kita akan tanya customer balik, adakah dia mempunyai keyakinan. Jadi apabila ada kes-kes yang melibatkan perbicaraan, especially kes urus kes urus pusaka yang melibatkan perbicaraan, kita akan tanya dulu. Semua perunding pun kena tanya dulu customer, boleh tak menjawab dengan hakim. Kalau dia kata tak boleh, dia kata lutut, dia kalau kata dia tengok muka, dia tempat tak biasa, tak boleh dan sebagainya, begitu siap-siap supaya kita boleh buat persediaan lain. Alright. Jadi yang itu berkenaan dengan bicara dan sebagainya. Okey, tadi saya nak share sikit tentang ada satu bagi saya nak share, saya boleh share. Nampak tak ni? Slide ni nampak
Okay. Okay. Nampak. Okey. Bahagian wasiat dan arahan pentadbiran wasiat ni. Yang ni clause pemberian amal jariah sunat 1/3. Kebanyakan daripada perunding dia tak tahu sama ada terlupa ataupun tak bertanya kepada pelanggan. Dalam dokumen kami perasan banyak tidak ada wasiat arahan pemberian amal jariah. Kurang, sangat kurang. Daripada 10 kes kita terima tu antara 2 atau 3 saja yang ada. Ada satu time tu saya terima tak satu pun yang ada pemberian amal jariah. Jadi kalau kat sini saya mengesyorkan pada perunding apabila semua bila kita mentadbir harta ingatkan dia tentang pemberian amal jariah. Ya. Bila buat walaupun dokumen tu kita buat dokumen hibah sebab kita dekat legacy ni walaupun kita buat dokumen hibah kita akan buat juga dokumen pentadbiran harta yang lain. Sebab kita bila kita set package kita buat wasiat asal wasiat pentadbiran harta, wasiat pemberian harta dan jadi dalam wasiat pemberian harta baru kita sokongkan dengan surat pentadbiran hibah. Jadi dekat sini pemberian amal jariah ni galak-galakkanlah perunding kita sebab yang ni saham akhirat yang sangat-sangat bernilai. Okey. Jadi ada ala-ala boleh tengok yang ni, okey baru saya boleh go through slide yang ni Okey. Dalam arahan pemberian harta, kita juga boleh memberi harta bagi tujuan membalas jasa dan mengenang budi. Saya ambil contoh paling mudah lah untuk rakan-rakan yang lain kita ada siapa lagi, Puan Siraj, siapa Puan Has, siapa Puan Sina dan sebagainya. Sekiranya seseorang itu dia ingin memberi wasiat pemberian amal jariah 1/3 ni setelah pemberian kepada bukan waris ni dia boleh dengan pelbagai tujuan. Ya, pelbagai tujuan. Jadi dengan pelbagai tujuan ni antara tujuan yang kita boleh bagi itu wasiat pemberian harta secara untuk tujuan mengenai jasa. Yang ni dibolehkan ya. Kita juga boleh memberi kalau kata atuk tu nak bagi pada cucu dia kalau kata Selangor terkenal dengan panggilan wasiat wajibah. Selangor je yang pakai wasiat wajibah ni. Walaupun ada beberapa negeri tidak bersetuju dengan kaedah negeri Selangor tapi negeri Selangor enakmennya membenarkan. Okey. Jadi saya nak go through balik sedikit tentang wasiat. Ya. Wasiat di iLegacy kita bermula dengan wasiat melantik pentadbir dan pemegang amanah. Yang ni yang pertama. Melantik pentadbir ni sebenarnya nampak macam senang aja nampak wakil kan, tapi sebenarnya pentadbir ni kita nak lantik dalam berintegriti, amanah dan boleh melaksanakan tanggungjawab. Sebab itu bila kata pelanggan nak lantik, saya ada satu kes yang pelanggan nak melantik kawan baik dia sebagai pemegang amanah kat iLegacy baru ni dan kita tanya betul melantik sahabat baik ni ada komplikasi dia. Pertama sekali, adakah sahabat ini betul-betul bertanggungjawab? Hanya dia saja yang tahu dan kita cuma boleh guide dia sahaja. Okey, jadi bila melantik pemegang amanah ni, bukan melantik pemegang amanah ni untuk mentadbir harta je, dia akan mentadbir segala-galanya iaitu harta anak, pelaksanaan arahan pentadbiran harta, selain daripada itu pelaksanaan penjagaan dan pemeliharaan aset dan juga anak-anak. Itu tanggungjawab pemegang amanah dia. Bila kita buat legacy ni, kita akan masukkan sekali clause penjagaan anak, penjagaan pentadbiran harta, penjagaan harta anak, supaya ianya tidak dituntut kemudian hari. Okey. Dan ada soalan yang bertanya kepada saya, bolehkah pemegang amanah ni di request nak dibatalkan? Ya. Dia kata satu sahaja jawapan dia boleh cabar di mahkamah tetapi kita ada kekuatan kita untuk mempertahankan siapa pemegang amanah kerana pemegang amanah cuma boleh dibatalkan atas beberapa perkara. Pertama, pemegang amanah itu gila. Yang kedua, pemegang amanah itu bankrupt. Yang ketiga, pemegang amanah itu ada kesalahan jenayah-jenayah sivil yang itu boleh dibatalkan. Selain daripada apa yang saya sebut tadi, agak sukar pemegang amanah untuk dibatalkan. Tak ada kes lain lagi lah.
melainkan kalau kata pemegang amanah ni dia mecas harta dan sebagainya yang cuba dibuktikan di mahkamah, hakim akan tentukan. Itu tapi untuk kita tak ada lagi lah pengalaman kita pemegang amanah ni dibatalkan. Alright. Itu untuk pemegang amanah. Jadi dalam dokumen dekat legasi kita bermula dengan wasiat, apa-apa dokumen pun bermula dengan wasiat, arahan melantik wasi. Kemudian baru kita akan buat arahan pentadbiran harta tersebut tadi, dan ketiga baru arahan pemberian ataupun pembagian harta. Selepas itu baru kita masuk atas pencarian, pewarisan perniagaan. Pewarisan perniagaan dia kenapa kita tidak masukkan dalam wasiat, sebab pewarisan perniagaan dia melibatkan undang-undang sivil dan beberapa arahan pentadbiran dia tu agak berbeza sedikit, sebab tu dia kena buat asing. Yang itu untuk hari inilah untuk saya nak cerita berkenaan dengan wasiat. Okey. Jadi slide ni saya akan share pada semua. Yang ni sebab ada beberapa dah dapat. Okey. Yang ini contoh arahan pentadbiran pembahagian harta. Jadi dalam tu dia ada sokongan dia dekat sini. Harta hibah, harta amanah, harta pencarian. Jadi satu dokumen wasiat akan disokong oleh surat-surat perisytiharan yang lain, surat-surat deklarasi ataupun affidavit exhibit yang lain. Sama sekali kalau kata hibah, kita akan bagi surat hibah sebagai sokongan dia. Dia ada sokong exhibit. Cik Amni, kita ada soalan. Okey, Kita ada soalan. Soalan daripada Puan Nohayati. Okey. Contoh, kalau pemegang amanah curang, boleh batal tak untuk kes pasangan? Curang apa yang boleh tak bagi definisi saya tu curang? Curang tu istilah dia apa Puan Nohayati? Sebab curang ni kalau kata dari segi perundangan dia ni, dia tidak amanah. Jadi saya nak tahu layman term yang Puan Nohayati punya soalan curang tu, adakah maksudnya suami itu isteri melantik suami sebagai pemegang amanah dia, suami dia curang, adakah itu maksud soalan? Boleh unmute Puan Nohayati mungkin. Boleh unmute, boleh tanya yang tu? Curang dengan perempuan lain. Curang dengan perempuan lain. Okey. Yang ini apabila seseorang satu pemegang amanah itu hendak dibatalkan, kita kena ambil dua senario. Pertama, ketika hidup. Yang kedua, selepas kematian. Okey. Sekiranya ketika hidup, isteri tadi boleh membatalkan pemegang amanah dia dengan menggunakan ada satu kaedah yang kita gunakan, amendment addendum, perubahan dokumentasi, yang mana dokumen itu kita akan buat surat sumpah dan sebagainya bagi menukarkan pentadbir harta. Maksudnya pemegang amanah tu boleh ditukar. Sekiranya hiduplah, sebab sekiranya hidup, penulis wasiat boleh menukar pada bila-bila masa. Apabila berlaku kematian, baru dia ada curai, ini tak berpuas hati, mungkin ada berkenalan dengan orang lain ke dan sebagainya, sekiranya ia tidak menjejaskan tanggungjawab ini sebagai pentadbir, dia agak sedikit sukar bila kita bawa ke mahkamah. Sebab lepas kematian, setiap apa yang tidak berpuas hati berkenaan dokumen kena dicabar di mahkamah syariah. Jadi hakim yang akan menentukan. Tapi biasanya kalau curang ni, maksudnya ada third party affair lah kat sini dia lebih kepada, kalau lepas kematian ni, saya rasa benda tu, maafkan saya kalau bahasa saya kasar, kita dah meninggal dah masa tu. Jadi kita pun tak tahu sama ada curang ke sampai kita mati. Saya sebutlah kan. Tapi kalau masih hidup, memang terasa di hati, terkesan di jiwa. Kalau ketika hidup ni kan, kalau pasangan kita, siapa-siapa pun akan terkesan di hati, terasa di jiwa, mendendam bara lah kita. Jadi ketika hidup, pada bila-bila masa boleh menukar. Akan menjawab soalan Puan Nohayati yang tu? Puan Nohayati okey? Tak dengar suara. Dia malu kot. Okey.
Okey kan? Faham kan tak? Dah. Jadi kalau kata kes macam tu, macam mana kita nak bantu pasangan ni? Okey, saya tidak ada jawapan yang khusus berkenaan apabila berlaku kecurangan ya. Macam mana kita nak ambil harta. Tapi yang saya boleh cerita berdasarkan pengalaman. Sebab kita kaunselor pusaka kat sini, tapi kadang-kadang kita kat sini kat office ni jadi kaunselor keluarga. Banyak. Sampai ada juga rakan-rakan kita yang di tempat lain ya, berbunyi di FFP, kami kaunselor pusaka bukan kaunselor rumah tangga. Tapi yang itulah hakikatnya kita berjumpa dengan pelbagai karenah pelanggan hari ini. Bila kita bercerita berkenaan dengan pusaka, benda ni akan terkait. Sebab saya sebut tadi, kalau kata bercerita pasal pusaka ni ataupun harta, dia merangkumi seluruh keseluruhan institusi keluarga. Jadi apabila kes berlaku kecurangan, pertama sekali hendaklah ianya dibuktikan di mahkamah. Ini secara perundangan saya share pengalaman kita, sebab saya pun ada terima yang mana kita pas kepada kita punya ketua peguam kita, Puan Atikah Sulha, kena ada benda tu. Dan apabila berlaku kecurangan yang ini, dia biasanya kita tidak galakkan bercerai. Jangan kata saya suruh bercerai ke tidak, beri ruang dan sebagainya, tapi harus hak dia, tuntutan nafkah dia dan sebagainya kita ambil perintah. Siap. Supaya dia tidak terabai. Nafkah bulanan dia dan sebagainya, nafkah berhias diri dan sebagainya, ambillah siap-siap sebelum perceraian. Jangan rasa hak nafkah tu kena ambil lepas perceraian. Tak, sebenarnya masa berkahwin pun boleh ambil. Siap. Saya nak ambil, pasangan nak ambil, siap tak ada masalah. Saya dengan ini nak mengambil perintah nafkah bulanan daripada suami saya sebanyak RM1,000. Contoh, boleh. Atas apa tujuan? Yang ini sebagai satu yang bertulis. Dan apabila pasangan tu culas membayar apa yang diperintahkan mahkamah, maka apabila sampai satu amount tertentu, rekodkan, boleh tuntut di mahkamah syariah nafkah tertunggak. Apabila amount tu melebihi RM50,000, maka kita boleh mengcaveatkan. Mahkamah bahkan bagi arahan mengcaveatkan beberapa aset untuk dicairkan ataupun mengcaveatkan duit tunai dia untuk diserahkan sebagai pembayaran nafkah tertunggak. Itu jawapan saya. Okey, ada apa lagi? Ada soalan lagi ni daripada Puan Miza. Okey, Puan Miza. Boleh tak seorang ibu yang ada 5 orang anak perempuan nak buat hibah tapi tak mahu si suami tahu langsung pasal hibah yang dia nak buat? Boleh. Boleh. Boleh pun boleh jawab. Boleh. Dengan syarat harta tu mestilah harta si ibu. Si ibu. Janganlah buat harta si suami. Memanglah tak boleh. Harta dia mesti harta si ibu. Jadi arahan hibah ni, harta sendiri nak bagi macam mana secara rahsia pun tak ada masalah. Tapi sebenarnya rahsia pun bukan rahsia yang tak ada orang tahu. Sebenarnya rahsia tu yang diketahui oleh saksi-saksi. Ni banyak ni isteri. Isteri dia memang tak nak bagi harta kat suami. Dia kata nanti suami kahwin lain. Yang itu lumrah yang saya selalu. Okey, yang ni pengalaman kami lah Yang ni saya macam saya dengan Dr. Syahrul. Jadi saya cerita dengan Dr. Syahrul. Saya terima lah feedback daripada start tahun 2000. Saya ikut Dr. Syahrul daripada tahun 2000. Saya kenal Dr. Syahrul 2010. Saya start follow dia 2011. Sampailah ke hari ni hampir 8 tahun, 9 tahun dekat. Hampir 10 tahun lah senang sebut, 2011 sampai 2021 ni 10 tahun saya bersama dengan dia. Isu berkenaan dengan suami, isteri tak nak bagi harta kepada suami sebab takut suami kahwin lain dan sebagainya. Okey, yang jadi masalah dia kan, dia hanya bercakap pada mulut, saya tak nak bagi, tapi masa hidup dia tak buat apa-apa arahan pun. Ya, betul. Itu je cerita dia. Kok mana pun meninggalnya, sebenarnya semua orang berkata kenapa suami ni dapat harta banyak. Sebenarnya bukan suami dapat harta banyak. Idealnya maksimum dia kalau faraid 25%. Tapi undang-undang menetapkan harta anak-anak adalah dia sebagai penjaga amanah sekiranya anak dia bawah umur. Jadi kalau kata rumah tu anak semua bawah umur, maka pemegang amanah untuk rumah tu secara penuh adalah suami dia.
suami dia. Jika kalau kata sesiapa yang pernah membaca jadual 10, jadual 10 ifsal, pemberian harta, duit tunai, sekiranya amount tu kurang daripada 50,000, saya tak ingat klausul berapa, kurang daripada 50,000, ya, pasal takaful ke apa, kurang 50,000, sekiranya tiada penama, maka penjaga harta anak akan diberikan penjaga anak tu siapa? Kalau kata ni suami, bapa dia lah akan dapat duit tu. Jadi kalau kata suami tu berkahwin lain selepas kematian isteri, jangan dimarahi. Sebab itu memang Allah Ta'ala dah download software tu macam tu. Ada suami yang boleh hidup bersorangan. Macam ramai yang marah saya ni. Nanti bangun daripada kubur cekik. Tapi itu satu kata selling point lah sebenarnya. Kalau jangan kata macam Puan Lily kata bangkit di kubur, jangan kata dia je. Sebenarnya isteri saya pun cakap macam tu juga je. Kalau kata abang kahwin lain, saya bertinggi depan rumah macam Pontianak harus sudah malam. Macam tu dia tinggi dia kata. Yang tu kataan yang biasa. Yang biasa kita terima dan sebagainya. Tapi untuk zaman hari ini bukan suami saja. Harta yang ditinggalkan oleh suami kepada isteri pun sama juga sekarang ni. Sebab kita, yang ini saya rasa Puan Nasrina pernah mengalami kes ni. Puan Nasrina, KD Al-Ustaz, seorang ibu tunggal ni, dia semasa suami ada anak 2. Selepas itu dia buat hibah dia buat satu dokumen hibah untuk memberi pemegang amanah tu kepada penerima harta tu kepada adik perempuan dia untuk menjaga harta anak dia dan sebagainya semua. Kemudian ketika dia buat hibah tu, dia tidak berkahwin lagi. Di masa tu dia buat tu sebulan sebelum dia berkahwin. Tetapi lepas sebulan berkahwin, 3 bulan selepas tu dia nak memindahkan semua harta dia kepada suami dia, suami baru dia. Agak-agak rasa-rasanya kita di sini rasa macam mana? Adakah itu tindakan yang wajar dan sebagainya? Macam kat saya tahan dokumen itu dekat Saun. Puan fikir betul-betul. Saya ambil inisiatif sebab baru sangat berkahwin. Bukan nak menafikan tanggungjawab dan hak dan sebagainya, tapi terlalu baru sangat dokumen tu. Jadi kita nasihat dulu, kita akan simpan dokumen permintaan puan ni selama setahun. Sebab lepas 3 bulan dia minta tukar semua pemberian tu kepada suami dia, suami baru dia. Jadi itu antara isu-isu semasa pun. Kata ini bukan kata suami aja, isteri pun lebih kurang sama je sebab semua berkerjaya. Kita tak boleh comparekan keadaan kita dengan tahun-tahun dulu. Tahun-tahun 80-an dan sebagainya. Sebab tahun 80-an ibu-ibu berkerjaya pun kurang. Tapi hari ini ibu berkerjaya, boleh saya kata hampir semua. Dan nak cari rumah sepenuh masa yang susah. Ya? Hari ini. Jadi kalau kata yang berkerjaya ni pun, maka dia akan jadi macam yang tadi siapa tanya tadi, macam berkenaan perkahwinan semula ni, ianya adalah benda yang biasa berlaku apabila kerana apa? Jodoh, ya. Jodoh ni bukan ketentuan kita. Alasan best dia bunyi kan? Semua kita alasan jodoh. Okey, so yang itu yang saya boleh share pengalaman lah. Okey, ada apa-apa yang kita tanya? Ada persoalan lagi tak? Di sini. Kamiza ada soalan lagi? Ada lagi Puan Malina ada soalan? Terus Cik Lofti? Sini nak dengar suara. Ada soalan Gambar pun tak nampak semua ni. Cuti kat ni kot rumah kan. Kalau kat rumah tak sesuai. Semua ni kebanyakan di KL ke? Okay, Puan Nasrina lu start lah. Okay, alright. So, Cik Amin nak continue lagi ke? Tanya ada apa-apa soalan lagi ke? Untuk sesi yang ini kita sesi santai kan? Jadi saya tak fokus pada slide. Kita nak ringan-ringan sebab topik harta sepencarian, topik ni sebenarnya agak berat kan? Sangat berat. Banyak soalan-soalan teknikal. Biasanya bila ada kes baru kita akan belajar untuk satu-satu kes. Saya nak tambah sikit berkenaan dengan soalan Puan Haida tadi kan, berkenaan macam mana nak closing ni, terutama kes-kes urus pusaka.
Memang kadang-kadang orang bila bertanya, kadang-kadang dia jadikan kita ni counter pertanyaan tau. Segala benda dia nak tanya, tapi bila dah dapat jawapan, kita pun tak tahu. Jadi kalau boleh, ketika kita dapat persoalan, dapatkan fakta dululah berkenaan harta mereka, apa yang dia nak buat. Kalau kes urus pusaka ni, jangan terus bagi jawapan, tapi tanya, kumpul fakta dulu. Kalau contoh macam kes urus pusaka ni, tanya harta dia apa yang nak diuruskan, waris berapa orang, dah meninggal berapa orang, dokumen-dokumen ada tak, senang tak waris-waris tu nak dihubungi. Soalan-soalan ni lah yang akan kita dapat kumpulkan fakta. Kemudian untuk kes-kes teknikal ni memanglah, sebab kalau macam perunding yang tak biasa uruskan kes urus pusaka ni, memang tak akan faham sikit tentang teknikal-teknikal ni. So bila dah ada fakta tu, boleh bagi tahu dekat mungkin Cik Amli atau mungkin saya, dan kita bagi tahu apa langkah seterusnya yang perunding boleh lakukan lah supaya dapat closing case tu. Biasanya macam tu lah. Macam Kak Ida, dia tak ada isu sebab dia duduk dekat dengan pejabat Air Legacy dan berdekatan juga dengan Cik Amli. So every time kalau ada kes yang berat, memang kita boleh bantu. Tapi untuk kes perunding-perunding yang jauh, jangan risau. Macam Kak, cuma dapatkan fakta dulu, dapatkan lengkap. Biasanya kes urus pusaka ni bila waris boleh dihubungi, dokumen komplit, insyaAllah sesulit mana pun boleh diselesaikan. Itu sajalah. Okay. So saya rasa session hari ni alhamdulillah kita ada 14 orang partisipan. 13 orang. Tapi ada tadi siapa dah keluar tadi kan, mungkin ada hal. Okay, Cik Amli ada nak continue lagi? Assalamualaikum. Cik Amli. Ya, dua gambar saya sikit. Cik kat rumah sebenarnya. Gambar belakang cantik lah. Itu pergi Shanghai hari tu. Okey. Saya ada satu basically macam masalah lah kan. Okey, dia berkenaan nafkah anak Okey. Tadi kita ada dengar Cik Hairul kata boleh suami atau isteri boleh minta awal kan harta. Ya, betul. Okey, bila berlaku perceraian, anak perempuan ni duduk dekat wife. Duduk dengan isteri. Okey. Tapi kadang-kadang si suami ni dia culas untuk bahagian harta nafkah anak ni kan. Dia sepatutnya tiap bulan lah kan. Tiap bulan let's say 500 ke kena bagi dekat dia punya bekas isteri untuk nafkah anak saja kan. Tapi kadang-kadang dia culas. Boleh tak si isteri ni buat satu dokumentasi yang memohon nafkah tu bulanan tu melalui mahkamah. Dan macam dan sekiranya sampai satu amount yang kita kata tinggi lah kan, sebab dia tak bagi, dan boleh tak macam kita cakap itulah, boleh tak caveat harta dia oleh KNOT? Okay. Alright, itu soalan Cik Lafti masalah ni banyak berlaku ni. Betul, bukan kata ni, sebenarnya banyak kes, sangat-sangat banyak. Okey, benda pertama macam saya sebut tadi, bila berlaku perceraian lah, bukan setakat perceraian, saya ambil kematian. Saya ambil sekali kita linkkan kepada perceraian dan juga kematian. Okey, kalau kata perceraian, nafkah anak ni harus ditanggung oleh pertama sekali adalah suami, bekas suami. Betul Cik Lafti? Ya? Kemudian kalau berlaku kematian, nafkah anak ini mesti ditanggung pertama adalah bapa kepada suami. Datuk. Datuk dia. Sekiranya datuk dia dah tak ada, jatuh kepada wasi kepada datuk dia. Tu dia punya jalan dia, jalan dia. Jadi kedua-dua ini apabila nak declare nafkah pembelanjaan anak ni, dia mestilah pertamanya melalui perintah mahkamah syariah. Maksudnya kita kena pergi court dulu. Dan tunggu court tetapkan berapa amount bulanan. Okey. Amount bulanan, contoh macam tadi kalau kita kata 500 bulan, dan orang yang dipertanggungjawabkan untuk memberi nafkah ini culas. Yang itu biasa berlaku. Tak ada masalah. Memang orang kata masalah memanglah masalah kepada si isteri tadi kan. Ataupun yang menjaga anak ni sebab duit tak dapat dan sebagainya. Tapi kita akan guide benda pertama
yang culas tu mesti direkodkan. Kumpulkan amount tu berapa. Okey. Yang saya pernah ada satu fakta kes sampai satu amount, isteri tu tunggu sampai duit EPF nak keluar umur 50, pengeluaran pertama. Okey. Lama tu. Jadi masa nak dapat lagi 3 bulan suami dia nak umur 50, dia masuk balik kod tuntutan nafkah tertunggak. Yang culas tadi. Okey. Layan hampir-hampir kira dah bertahun-tahun lama dia. Dia kira. Faham? Jadi satu perintah telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Ipoh kepada EPF, pengeluaran itu mesti membayar dulu. Apa? Membayar dulu kepada isteri tu balik. Berapa amount tu tak? Silap saya jumlah dia hampir 80,000 kot. Terduduk kejap lah suami tu masa keluar duit tu. Tapi benda tu hanya boleh berlaku pertama sekali perintah tu dah dapat. Okey. Perintah tu dah dapat baru boleh berlaku. Bila perintah tu dah dapat baru boleh buat perintah nafkah tertunggak. Kalau culas, tuntut nafkah tertunggak. Baru Mahkamah Tinggi akan mengeluarkan satu perintah daripada mana aset tu nak dibayar. Yang itu ya mahkamah yang akan tentukan perintah tu. Bila dapat, proses dia memang lama. Bukan kata lama lah, sebenarnya proses tu memerlukan kesabaran yang tinggi oleh si isteri tadi. Selalunya kalau yang kes macam ni kebanyakannya isteri yang berlaku perceraian lah. Tu kaedah dia. Dari segi macam mana cara nak membantu. Cik Lofty ya. So, dari kita punya apa yang kita boleh bantu dia lah. Okey. Untuk macam sebagai perunding kan itu untuk membantu. Ya, sebagai perunding. Apa boleh kita bantu dia? Okey, kalau kata kes macam ni saya kata dia pertama sekali kita bantu dia untuk dapatkan perintah. Ya. Jadi kalau kata untuk dapatkan perintah ahli legacy ada dua kaedah. Pertama dengan peguam atau kedua tanpa peguam. Ya. Okey. Sekiranya dengan peguam, kos dia sedia maklum lah, kena faham lah kos dia agak tinggi sebab dia nak mewakilkan kepada peguam untuk mewakili dia. Tanpa peguam bermaksud ahli legacy akan masuk sediakan segala semua dokumen pentadbiran dan sebagainya, tapi untuk pergi bicara dan sebagainya dia kena berada di kamar mahkamah itu sendiri. Dan kita akan bagi apa benda yang hakim nak tanya, kemungkinan soalan-soalan dan sebagainya kena bagi. Kita bantu dia dari segi itulah pentadbiran lah. Pentadbiran dia. Tapi kalau guna lawyer dia akan represent dia kan? Ya, lawyer akan represent dia. Jadi kita kena tanya customer dulu lah. Tapi kos dia tinggi. Bukan kata tinggi tak tinggi tapi, pun kalau tapi pentadbiran tu dia buat melalui kita jugalah. Ya betul. Melalui kita tapi dengan lawyer. Ya betul. Alright. Kedua-dua tu dengan kita. Dua-dua dengan lawyer. Lawyer kita. Tetap sama dengan legacy. Lawyer kita lawyer. Tapi kita akan guna kita punya panel-panel program kita lah yang ada apa nama kita yang akan bantu dia lah mengikut negeri masing-masing. Ya. Sebagai contoh, ya faham kat situ. Cuma saya nak bagi tahu bila kata kita tengok kemampuan customer dulu. Dan yang kedua, sekiranya pasangan dia tadi membawa peguam. Contoh dia saman bekas suami dia dan bekas suami dia menggunakan peguam untuk maklum balas. Maka dengan kita akan menasihati dia jangan fight seorang-seorang, kita pakai peguam juga sebab pemain profesional kena lawan dengan pemain profesional. Betul. Senang sebut dia tak boleh. Kalau kata pasangan-pasangan dia pakai peguam, jom kita pakai. Sebab kita reservekan peguam kita ni sebagai peluru dia lah. Kalau kata kat sana pun dia tak payah pakai peguam, dia boleh datang dan sebagainya, dia boleh berbincang hati-hati bersama dengan hakim apa dan sebagainya, yang itu mudah. Sebab saya kena bersangka baik dengan semua kes. Sebab saya akan bersangka baik dengan semua kes, maksudnya kita bersangka baik bahawa orang yang kita panggil untuk bicara tu sama-sama nak menyelesaikan masalah. Jadi yang itu boleh meringankan kos klien lah. Ya. Okey, itu menjawab persoalan Cik Lofty ya.
Ya, jawab. Terima kasih je. Okey, sama. Okey. Alright, ada lagi soalan lagi? Kita dah 12.30 dah. Sekejap, satu lagi Cik Amir. Boleh dah. Satu lagi tentang wasi tadi. Ya. Kita boleh dapatkan perintah ibu untuk keluarkan duit anak yang untuk kegunaan semasa sebagai wasi betul. kan? Ya betul. Okey, kalau kes tu bukan handle by kita pada awalnya, means dia datang untuk perlukan khidmat legacy untuk part itu saja. Still boleh kan? Boleh kan? Ya, untuk boleh. kedua, wasi ni kita sedia maklum di duit KWSP juga adalah wasi. Ya betul. Kan? Jadi dia punya penerima faraid itu adalah memang di bawah 18 tahun. Okey. Umur kebanyakannya. Jadi jika berlaku macam tu, adakah dia nak melalui dulu proses pengurusan harta dulu baru boleh dapatkan perintah mahkamah untuk wasi di KWSP isunya? Okey. Kalau duit KWSP, saya akan buatkan pihak KL Legacy lah, kita buatkan adalah kita akan dapatkan perintah faraid dulu daripada Mahkamah Syariah. Kita takkan masuk amanah raya lagi. Kita akan dapatkan perintah faraid daripada Mahkamah Syariah, dan dengan perintah faraid Mahkamah Syariah bawakan kepada EPF, maka dikeluarkan duit untuk orang yang telah berumur 18 tahun ke atas mengikut perintah Mahkamah Syariah. Yang mana yang bawah 18, duit tu akan dipindahkan ke amanah raya. Lepas tu baru kita buat wasi dia. Ya, yang tu. Jadi bila kita buat macam ni, proses tu cepat sikit lah untuk cair, sebab biasanya kalau kata isteri dia akan dapat 1/8 dulu duit tunai. Macam saya punya kes baru ni, yang ni bawa Ustaz Asnol, Kemalan Kadi Seberang Peraya Tengah. Kes dia ni, Makcik Aisyah ni, dia ada duit EPF dia. Bila kita bicara, kita pergi kepada EPF keluarkan bahagian dia kepada dia. Anak dia berumur 18 dikeluar kepada bahagian masing-masing. Anak yang bawah 18 tahun saja ada 6 orang yang bawah 18 tahun, yang itu sahaja yang dibahagi kepada amanah raya, maka kita buatkan proses wasi untuk dia membuat pengeluaran di amanah raya. Itulah menjawab soalan kepada Haida itu. Okey, berapa kos anggaran untuk dapatkan perintah tu? Anggaran maksudnya berapa nak ke perintah faraid daripada Mahkamah Syariah, berapa kos dia, legacy charge. Ganti duit tu, tu macam tu lah perintah untuk ibu keluarkan duit. Lalu kos saya boleh bagi tahu, saya boleh bagi tahu ni, tapi jangan pesan rahsia ni kat orang lain. Dia eloknya dapatkan satu figure, tengok keadaan kes tu baru kita ikut. Ya betul. Tapi saya bagi tahu secara dasarnya lah, untuk satu perintah faraid yang ringkas tidak melebihi RM800. Yang ringkas, maksudnya hanya satu generasi. Sekiranya melebihi satu generasi, yang itu kita akan buat satu quotation. Jadi macam kes yang saya sebut tadi, kami selesaikan dengan harga quotation dia hanyalah RM1,000 sahaja. Kalau orang dengar harga tu macam betul kan legacy buat harga ni? Betul lah. Murahnya. Kak Wahidah selalu protes saya pasal harga ni. Dia kata murah sangat. Saya kata ke Kak Wahidah, okey dah nak cakap apa? Itu kita akan buat quotation lah. Sebab itu saya kata tadi, itu harga tanpa peluang. Pergi sendiri, klien pergi sendiri, kita siapkan permohonan. Pergi sendiri. Kita siapkan permohonan, kita dapatkan tarikh bicara bagi pihak dia dan sebagainya, dan dia pergi bicara, kita tengok dia bicara. Saya suka tengok orang bicara, macam dia boleh belajar dengan Hakim. Puan Haida kalau kata ada kes kat Selangor tu, kalau kata kita nak masuk saja-saja, nak masuk gambar mahkamah, kita malu kan. Tapi kalau customer kita ada dalam tu, kita nak tengok dia, kita taklah sesengah sikit sebab agak terbuka kalau kata mahkamah tinggi ni. Doakan ada. Kita dengar macam-macam masalah rumah tangga lah tu. InsyaAllah. Itu satu pembelajaran yang baik sebenarnya. InsyaAllah. Kalau ada kes mesti dapatnya. Ada juga seorang pengundi yang macam yang akan ada pengalaman ni lah. InsyaAllah lepas ni
Yang itu. Jadi itu menjawab soalan Haida kat situ. Dah terjawab dah. Kita dah. Okey, untuk kes urus air legacy, kebanyakan orang bertanya air legacy ni, saya pun terima soalan yang sama. Puan Lily masa sebelum bersama kita pun dia pun tanya juga, betul ke air legacy ni macam ni? Saya begitu signifikan dia lah, senang sebut ya. Kita di air legacy, kita tidak mengamalkan konsep charge ataupun kita mengenakan fee berdasarkan nilai harga. Kita berdasarkan penilaian fee itu berdasarkan adalah penyediaan dokumentasi yang hendak disediakan. Yang itu beza kita. Untuk akta yang tidak melibatkan Mahkamah Tinggi Sivil, itu bawah 2 juta. Kalau atas 2 juta, ya kita akan ikut fee harta. Sebab atas 2 juta dia punya cara kiraan dia berbeza. Tapi kalau kata kira-kira pun hari itu pun untuk aset, kalau saya kat Ida punya kes, kat Ida ada satu kes lah, kalau ikut lawyer fee tu punya fee yang dia charge tu 150,000 yang dia terima. Dia sampai kat saya kira-kira dokumen apa semua nak buat dan sebagainya, tak termasuk bond penjamin dan sebagainya, kami punya fee, kita punya fee hanya dekat-dekat 80 je lah macam tu. Itu kita punya cara, kita punya kaedah pentadbiran harta di air legacy. Yang mana kita boleh mudahkan pada pelanggan, kita mudahkan pada pelanggan. Sebab target kita macam saya pernah sebut lah kepada beberapa pengundi sebelum ni, kita punya sekarang ni main target kita B40 dan M40 ke bawah ya. Jadi kalau kata orang tu atas daripada M40 ni, kebiasaannya dia dah ada personal lawyer dia sendiri, dia ada trustee dia sendiri, dia ada orang yang menguruskan dia sendiri. Tapi kebanyakan orang yang kita ambil, orang yang bekerja biasa ni, tiada siapa nak membantu dia. Even kalau kata berlaku kematian kepada dia, yang akan menguruskan jenazah dia adalah masjid. Tapi setakat itu je lah yang masjid buat, menguruskan jenazah. Yang mana yang itu, lepas tu waris nak urus harta pusaka dia, macam mana nak takbir dan sebagainya, masjid mampu nak bantu lagi dah. Yang itu kebanyakan yang saya sendiri alami kat sini. Masjid tak boleh nak bantu nak bagi khidmat nasihat daripada situ. Dia tahu kematian, kalau dia kira kematian, urus jenazah. Yang mana itu perkara pertama yang dah betul dah. Jadi untuk mengetahui berkenaan dengan urusan takbir pusaka ni, ianya adalah satu fardu kifayah, tapi bila berlaku kematian, dia adalah fardu ain. Kena ikut hukum dan sebagainya. Masa hidup dia fardu kifayah, kita tak perlu tahu pun tak apa. Tapi kalau berlaku kematian, kita kena tahu semua yang nak buat. So ada persoalan lagi tak? Ya? Tak ada soalan nampaknya. Okey. Lily ada nak update apa lagi? Tak ada. Setakat ini okey. Okey. Kita round tour kepada semualah kalau macam tu. Dah 12.30 dah. Alhamdulillah lah hari ni kita boleh ada satu sesi bersama semua perundi yang mana yang free, dan kita ada satu. Puan Lily dah akan anjurkan lagi beberapa sesi yang semasa lah pada akan datang. Dan kita InsyaAllah satu, dan antara sesi yang kita akan ada selepas ini adalah pertama sekali sesi bersama Asas Faraid bersama Dr. Syarul. Yang itu memang sesi panjang lah yang itu, yang mana mempelajari asas-asas faraid dari segi waris-waris, ada 23 jenis waris faraid, kemudian macam mana waris-waris itu bertindak mengikut hukum dan sebagainya. Itu antara benda yang akan di-share oleh Syarul nanti lebih nasihat nanti. Kemudian nanti Puan Lily mungkin akan anjurkan beberapa lagi sesi berkenaan dengan solusi-solusi legacy, produk-produk legacy, berkenaan dengan macam mana nak dokumen wasiat dan sebagainya. Itu kita akan buat sesi nanti lepas ni. Latihan-latihan akan lebih teratur insyaAllah untuk tahun 2021 lah. Puan Lily akan keluarkan jadual dia, boleh liaise dengan dia lah yang itu. Saya nak ambil juga dekat sini, legacy ada sedikit perubahan dari segi struktur pentadbiran. Pertama sekali, untuk apa-apa urusan berkenaan dengan
dokumentasi yang telah disubmit ataupun telah dihantar yang ini akan diuruskan oleh Cik Farah, ya, Cik Farah, berkenaan dengan update draft dan sebagainya sebelum dokumen dihantar pada pelanggan. Itu Cik Farah akan beri satu memo akan dikeluarkan kepada semua pemilih lepas ni, dan juga pemirah maintain untuk setiap submission dan juga hal-hal berkaitan dengan agensi atau kali untuk pembangunan. Saya akan membantu yang lebih pada aspek teknikal dan juga urus pentadbiran mahkamah lah kat sini. Alright, yang itu kita punya sedikit penambahbaikan untuk tahun ni lah. Jadi saya tak ada apa lagi nak cerita untuk hari ni. Kalau ada apa-apa soalan boleh utarakan. Kalau kata tak sempat lepas ni baru ada, boleh je WhatsApp saya ataupun Lily untuk pertanyaan dan sebagainya. Jika ada pelanggan yang memerlukan penerangan secara online, ya, yang ni saya pernah tekankan kepada beberapa pengguna, mungkin sebab jauh dan sebagainya, kita nak bercerita dengan dia, kita boleh atur sesi macam ni dengan pelanggan. Dan kita akan tunjuk dengan dia. Kita bantu pengguna untuk menerangkan secara online. Yang tu kita boleh buat, insyaAllah. Ya. So, jadi kalau yang mana yang tak apa nak confident ke, yang mungkin kadang-kadang tu ilmu tu dah ada tapi tak apa. Bila nak masuk daripada orang belajar silat ni ramai, tapi nak masuk gelanggang berlawan tu ramai yang takut. Yang itu biasa sebab mungkin tak biasa lagi. Kita akan bantu dari segi ni mungkin untuk membiasakan anda dengan macam mana nak menggunakan ilmu pewarisan ini dalam mentadbir ataupun bercerita dengan pelanggan anda. Ya, okey, itu daripada saya kepada Lily lah. Macam ni. Ya. Ada request lah. Request apa tu? Slide ni boleh share tak? Nak baca-baca. Memang kita share yang ni. Memang akan share. Terima kasih. Yang ni kita akan share. Boleh. Okey, nak ingatkan kepada pahlawan ni, jangan lupa like page Minda iLegacy. Kemudian masuk dalam virtual group sebab dalam virtual group tu kita je yang akan share memo everything. Cuma saya nak tanya, kalau dalam WhatsApp ni kita nak share file yang besar-besar dia agak berat. Jadi saya cadang kalau Telegram tu, okey, senang tak untuk semua pahlawan ada Telegram. So senang nak share file-file yang agak besar kan. So dia tak memberatkan handphone sikit. Okay, Cik Siraj pun cakap senang guna Telegram. So kalau ada persetujuan semua, saya akan buat satu group. So kita akan transfer semua communication dalam Telegram lah. Telegram boleh. Beep pun dah keluar. Beep. Ya ke? Nama Telegram. Telegram lah dah. Okay, baik. Tak ada masalah. Okay, insyaAllah. Okay, ada nak sambung apa lagi mungkin? Cik Amli? Kita dah dekat 2 jam soalan saja. Kalau ada soalan, kita boleh menjawab lah. Kalau ada soalan, kita boleh menjawab. Kalau kata mungkin depan ni rasa ada kesukaran dan sebagainya, boleh WhatsApp kita ataupun hubungi pejabat ke telefon kita dan kita boleh membantulah dari situ. Ya? Okay. Itu sajalah untuk saya hari ni. Ya dah kan. Baru sesi kita pertama baru nak kan pandai hari ni. Baru nak pandai sesi pertama hari ni. Untuk semua. Jadi untuk kita saja nak update kepada semua, flyers pun dah ready dekat pejabat yang mana yang di luar daripada utara. Kita akan Lily akan arrange satu hantaran kepada semua. Dan juga insyaAllah minggu depan yang ID card semua akan terima jugalah. Semua akan terima ID card masing-masing untuk yang ni. Kalau kata orang bertanya, merupakan wakil yang dibenarkan untuk cerita mengenai hak peguam kita lah, dokumen-dokumen. Sebab kalau nak cerita dokumen peguam ni kena ada kebenaran. Kan? Ada pertanyaan jugalah daripada especially macam Ustaz Azizul dan sebagainya, sebab dia bertauliah dengan menjaga Islam Wilayah Persekutuan. Dia memang memerlukan autorasi kad untuk bercerita dengan ini, dan kita pun dah sediakan fasiliti. InsyaAllah fasiliti untuk pahlawan ni kita sedang bangunkan sekarang ni. Ada beberapa tu dalam fasa akhir, jadi boleh mungkin akan update kemudian dari masa ke semasa. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Ya. Silakan. Ada permintaan lagi. Boleh tak nanti bila ada kelas yang lain,
boleh tak kata training untuk apa yang air legacy ada, macam contoh air pesanan, air mesra, untuk yang mana yang mana baru tu boleh tahu produk, yang mana yang macam dah tahu tu boleh recap balik. Sebab yang slide 19 tu, slide 19 dekat yang Cik Amli tunjuk sekarang ni, tu okey, yang ini Cik Amli klik bagi besar, okey. Yang ini kita nak tahu di mana air legacy boleh beri. Yang ni kat mana kita bertindak, di mana kita sebagai perunding, kita nak cerita kat mana yang kita boleh membantu klien untuk urusan yang macam ni, dah mati, sebelum mati, macam itulah. Jadi pada kami yang mana dah pernah lalui belajar dengan Cik Amli secara personal, datang ke KL semua, mungkin kami boleh terima benda tu sebagai recap lah pada yang baru jadi perundi, jadi pahlawan. So ini macam kelas yang kita buat nanti boleh membantulah. Dan kami yang dah biasa dengar pun boleh recap balik. Boleh tak macam tu? Boleh. Produk-produk ni, produk-produk dia legacy lah, perkhidmatan semua lah. Jadi nanti saya Puan Lily akan aturkan satu sesi produk training kepada semua, tapi dah disebabkan Puan Aida dah highlight benda ni, saya ceritalah benda ni, saya siap untuk semua dah. Okey, yang ini adalah carta aliran yang saya rasa semua orang boleh tengok dekat FB ataupun website dan sebagainya tentang pentadbiran harta berkenaan ni. Jadi saya akan sharekan balik. Okey, apabila berlaku kematian seseorang, boleh tengok kat sini kalau bila kes sini mati, berlaku kematian, harta akan dibekukan. Apa maksud harta dibekukan di sini? Sebarang pindah milik adalah tidak dibenarkan. Kalau kata bila dah register kematian, agensi kerajaan yang paling cepat adalah JPJ. Yang paling cepat sangat update. JPJ, lagi immigration, polis memang dah alert dah benda ni. Kalau polis ni melibatkan permit senjata api yang mana yang akan berpindah milik tidak dibenarkan. Jadi apabila berlaku kematian ni, dia akan ada dua kaedah pentadbiran pusaka. Kaedah yang pertama kita ambil kat sini, harta kurang daripada 2 juta, harta lebih daripada 2 juta. Tapi kita akan banyak terima harta yang kurang daripada 2 juta. Apabila sesuatu harta yang kurang daripada 2 juta ni, jika tiada wasiat ataupun tiada arahan pesanan pentadbiran harta dan sebagainya, benda pertama yang kena buat adalah waris berbincang. Kita akan panggil waris berbincang ataupun kita di sini kita suka panggil mesyuarat. Satu mesyuarat keluarga hendaklah diadakan. Saya akan buat, legacy akan buat satu surat panggilan untuk mesyuarat keluarga. Jadi mesyuarat keluarga tu akan diadakan di lokasi-lokasi yang ditetapkan. Kalau kata di Selangor tu, kita akan pilih satu lokasi yang untuk diadakan mesyuarat ni. Berbincang macam mana, dalam perbincangan ini dia akan memfokuskan yang pertama melantik pentadbir, wasi yang akan dilantik. Yang kedua membincangkan harta-harta yang hendak ditadbir. Yang ketiga, sekiranya ada hutang dan sebagainya, artinya ada pesanan mulut dan sebagainya daripada si mati yang hendak dilaksanakan, akan dibincangkan dalam tu. Dan di akhir perbincangan ini, pihak Air Legacy akan menyediakan 1 minit mesyuarat dan juga perjanjian keluarga selepas habis dekat waris bintang ni. Ni proses Air Legacy kat sini. Habis kat sini akan ada satu kita panggil persetujuan bersama apa keputusan yang dicapai yang akan dilaksanakan. Sebab lepas ni tiada apa-apa perbincangan lagi dah. Sekiranya waris tak bersetuju dengan apa yang di dalam perbincangan ni selepas mesyuarat, kita tidak layan. Kita akan hanya laksanakan apa yang ada dalam perbincangan ini sahaja. Maksudnya semua dah sign siap-siap dalam dokumen kat sini. Alright. Dan kita akan mulakan proses tuntutan. Proses tuntutan bersama dengan pejabat pusaka kecil. Kalau kata kurang 2 juta, pejabat pusaka kecil, kat sini yang patutnya ada satu lagi amanah raya lah. Kalau kata tak ada tanah, kalau hanya melibatkan duit tunai, harta alih sahaja, kita akan ada amanah raya, kita akan uruskan di sini. Jadi untuk ke pejabat tanah, kita akan masukkan dia borang petition A, dan kita akan sediakan borang DDA penerimaan harta secara faraid, sama rata ataupun mengikut perjanjian yang telah disediakan. Jadi akan pergi menanti bicara kuasa. Proses yang ini agak lama sekarang ni.
Sebab ia melibatkan dua pihak, pertama pejabat tanah, yang kedua jabatan perangkaan. Jabatan perangkaan akan bagi satu nilaian untuk nilaian harta. So yang nilaian harta ni selalu lambat sikit daripada perangkaan. Dan apabila bicara kuasa, semua waris tidak perlu hadir kerana hanya wasi saja yang akan hadir di sini. Ya, dan akan dapat satu surat kuasa mentadbir harta, yang itu borang E, lepas tu satu lagi borang F, perintah pembagian harta. Borang F, perintah pembagian harta, yang mana akan dibawa kepada agensi-agensi berkenaan, bank, pejabat tanah. Kalau kata dia tu ada aset bersama dengan LPSSA, nak kena hantar ke LPSSA. Lagi kalau kata yang mana aset dia masih lagi di bawah developer, hantar ke developer. Dan kita ada kes yang mana tanah di bawah Majlis Agama Islam Kedah yang nak kena tukar nama. Itu kes kaedah juga yang tu. Dia beli tanah tu tapi dia beli rumah tu bawah tanah tu pemilikan dia, Majlis Agama Islam Kedah bawa perintah tu pergi ke sana untuk buat perubahan. So yang ini, di sinilah legasi main peranan untuk urus pusaka. Sekiranya seseorang itu mempunyai wasiat ataupun arahan hibah. Arahan hibah, kalau untuk harta kurang 2 juta, kita akan bawa waris bincang kat sini untuk laksanakan proses tututan. Proses tututan. Tapi bila proses tututan ni, kalau kata berlaku pertelingkahan, kita akan ambil ke mahkamah dan terus laksana dapatkan perintah pembahagian. Jadi dia skip dua proses ni. Kat sini pejabat tanah cuma akan terima perintah pembahagian untuk aset itu dibahagikan. Sebab probate apa semua dah dikeluarkan kemudian. Okey, kalau harta tu lebih 2 juta, macam sini kat sini, ada dokumen perhatikan wasi kat sini, kita dapatkan geran probate, perintah pembahagian tak kisahlah bawah 2 juta ke apa ke, kita akan ambil kat sini. Perintah pembahagian ni akan pergi kepada pejabat tanah ataupun mana-mana agensi kerajaan yang lain yang berkenaan dengan aset untuk dibahagikan kepada waris. So proses ni biasanya antara 3 ke 6 bulan dah selesai bahagi dah. Yang ini proses ni setahun pun kadang-kadang tu ambil masa setahun untuk dapatkan perintah pembahagian. Lepas tu bawa ke depan kalau tak ada apa-apa arahan. Okey, yang atas ni jelas tak semasa saya masuk yang bawah kan? Ya, jelas tak? Okey. Kalau kata harta lebih 2 juta, dia tidak punya pilihan, ianya bukan bidang kuasa mahkamah syariah, ialah bidang kuasa mahkamah tinggi sivil. Dan memang kita akan bicara dan kos pentadbiran yang ini memang agak tinggi. Ya. Kalau kata 2 juta, saya boleh katakan kalau kata aset tu 2.1 juta, kos dia kalau kata mana-mana peguam akan ambil antara nilaian antara 18,000 ke 30,000. Nak uruskan semua sekali. Ya. Jadi kena ada 2 bon penjamin, tiada dokumen pelantikan. Kalau tiada dokumen, 2 bon penjamin ni maksudnya siapa yang akan jadi surety penjamin ni yang boleh mengeluarkan amount yang sama dengan nilai harta kepada mahkamah sivil. Kalau tak ada yang tu tak boleh jalan lagi. Baru boleh dapatkan LTM surat kuasa dan kemudian perintah pembahagian akan dikeluarkan. Okay. Faham tak kat sini? Kalau kata tak apa clear, nanti saya buat satu sesi yang betul-betul fokus kepada urus pusaka. Yang ni lebih kepada pemahaman masing-masing yang saya nak bagi. Okay, apa jadual ni cerita dia. Ada soalan kat situ? Kena buat satu sesi lain ni Cik Amli. Betul. Sebab ni kita dah dekat 2 jam. Okay. Saya akan susunkan jadual nanti insyaAllah yang kita akan bagi tahu dalam grup. Mungkin lebih get ready lah satu-satu topik kan. Sebab topik ni pun nak faham agak teknikal ni. Okay. Rasanya pun dah pukul 1. Kita stop dulu insyaAllah. Kita jumpa lagi. So terima kasih kepada semua yang hadir lah. Semua yang dapat masuk bagi support. Itu saja Encik Amli. Itu sajalah daripada saya hari ini. Okey, yang lain rasanya soalan-soalan tadi kita dah jawab. So terima kasih insyaAllah. Untuk sesi yang lain, untuk product knowledge, untuk ni semua insyaAllah kita akan susun setiap bulan lah. Setiap bulan kita akan ada 1 atau 2 kelas sekurang-kurangnya.
Saya tengah susun ni idea sesuai tak nak buat belah malam. Sebab ada request. Okay. Okay, terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Syafie. Okay, baik semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum.